Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nadia Rahimi melaporkan rangkuman program Jabatan Pertanian Ogos 2023 untuk informasi MyDOA. Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia telah melancarkan program Pemangkin Digital Malaysia, Pemangkin Digital AgTech untuk memperkasakan petani dan perniagaan tani di seluruh negara. Platform Pemangkin merupakan inisiatif yang akan memperkasakan usahawan tani di seluruh negara dengan teknologi canggih bagi cerapan masa nyata tentang produktiviti dan jangkaan analitik yang akan menangani isu keselamatan makanan negara, kata agensi itu dalam satu kenyataannya. Turut diadakan sesi pertukaran memorandum persefahaman MOU antara Lembaga Pertubuhan Peladang, Jabatan Pertanian, Universiti Putra Malaysia dan Agrobank. Jabatan Pertanian diwakili oleh Pengarah Bahagian Kawalan Racun Perosak dan Baja, Mat Ishak Ngatini. Jabatan Pertanian dengan kerjasama Persatuan Pekebun Buah-Buahan Kuala Lumpur dan Selangor, KLSFFA, telah menganjurkan kempen Jom Makan Buah-Buahan Tempatan di SJKC Yu Hua Kajang yang dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Foon Hin. Menurut Chan, program ini merupakan inisiatif KLSFFA dengan kerjasama Jabatan Pertanian untuk mempromosikan buah-buahan tempatan dan memberi penerangan tentang manfaat serta kebaikan buah-buahan tempatan kepada para pelajar. Dalam pada itu, beliau turut merakamkan perhargaan kepada pihak sekolah yang aktif mengusahakan projek tanaman makanan di kawasan sekitar sekolah dengan tanaman sayur-sayuran seperti terung, timun, labu air dan peria serta tanaman padi. Turut hadir Pengarah Bahagian Kawalan Racun Perosak dan Baja, Mat Ishak Ngatini, Ahli Parlimen Bangi Shahrizan Johan, Pengarah Pertanian Selangor Azhar Ibrahim, Pengerusi KLSFFA Datuk Seri Ken Lim Meng Hui dan Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah Lim Kei Hung. Seramai 29 orang usahawan industri asas tani dan tanaman telah mengetengahkan pelbagai produk industri asas tani dalam program promosi dan jualan produk usahawan bimbingan Jabatan Pertanian. Program yang berlangsung pada 3 hingga 6 Ogos 2023 di Maiden UST Subang Jaya, Selangor ini dianjurkan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM melalui Jabatan Pertanian bertujuan untuk mempromosi produk industri asas tani dan produk hiliran hasilan tanaman. Menurut Timbalan Menterinya Chan Foon Hin, program ini merupakan inisiatif KPKM di bawah projek pembangunan usahawan pertanian dan industri makanan yang telah memberi manfaat kepada 209 orang usahawan dengan sasaran nilai jumlah RM672,000 Malaysia. Beliau ditemui ketika meluangkan masa melawat gerai jualan dan menyantuni usahawan industri asas tani dan tanaman di bawah bimbingan Jabatan Pertanian. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KPKM Dato' Azhar Hanim Ahmad, Timbalan Ketua Pengarah Pertanian Nur Sam binti Alwi, Pengarah Urusan Maidin Dato' Wira Dr. Amir Ali Maidin dan Pegawai Kanan Jabatan Agensi di bawah KPKM. Kerajaan mengumumkan kenaikan skim subsidi harga padi SSHP daripada RM360 Malaysia per tan metrik kepada RM500 Malaysia per tan metrik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dengan langkah itu bermakna pesawah akan menerima sekurang-kurangnya RM1,700 Malaysia per tan metrik dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan golongan itu. Khabar gembira buat pesawah padi itu diumumkan Perdana Menteri ketika berucap merasmikan Majlis Sentuhan Agromadani Peringkat Negeri Perak di Dewan Keria Permai. Perdana Menteri menyifatkan peningkatan SSHP sebanyak RM140 yang diunjuk itu membabitkan peruntukan tambahan sebanyak RM1 bilion Malaysia setahun. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri ini merupakan tanda keprihatinan kerajaan terhadap pesawah. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow, mengumumkan sebanyak RM17.36 juta Malaysia telah diperuntukkan melalui bajet negeri tahun 2023
untuk pembangunan sektor agromakanan di negeri ini. Beliau yang ditemui di Majlis Sentuhan Agro Madani peringkat negeri Pulau Pinang turut merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan melalui jabatan dan agensi di bawah KPKM yang telah memperuntukkan sebanyak 21.66 juta ringgit Malaysia untuk pembangunan sektor agromakanan di negeri Pulau Pinang. Menurut Kon Yau, rakyat di negeri ini diharapkan dapat memanfaatkan bantuan, inisiatif dan perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan bagi memastikan keterjaminan makanan negara melalui usaha sama yang utuh, collaborative effort secara whole of government dan whole of society approach dapat direalisasikan. Program Beyond Benih dilaksanakan sebagai usaha untuk memastikan keterjaminan makanan dan sara diri yang mampan melalui pemerkasaan kebun komuniti di seluruh negara melalui usaha sama di antara British American Tobacco Malaysia Berhad, BAT Malaysia dan Jabatan Pertanian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, inisiatif tersebut mampu mengurangkan kebergantungan bekalan makanan daripada sumber luar yang dalam masa sama menggalakkan penghasilan produk tempatan. Menurutnya, keterjaminan makanan mesti dilaksanakan secara holistik dan ia sedang dilakukan bukan sahaja melibatkan KPKM, bahkan pelbagai lagi kementerian lain. Terdahulu, beliau meninjau kebun komuniti di Kampung Sungai Gulang-Gulang di sini sebelum melancarkan program Beyond Benih peringkat nasional. Turut hadir pengurusi BAT Malaysia, Tan Sri Dr. Asih Cik Mat dan Timbalan Ketua Pengarah Pertanian Nur Sam Alwi. Sebanyak 7 resolusi telah dicapai dan disampaikan kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu oleh Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia, Datuk Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman dalam Majlis Penutup Persidangan Keterjaminan Makanan Kebangsaan 2023. Antara cadangan resolusi tersebut adalah untuk memperkasa golongan petani, penternak dan pesawah melalui pengembangan teknologi pertanian terkini melalui persidangan yang berlangsung selama 2 hari. Sebelum itu, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin merasmikan persidangan ini semalam. Persidangan yang dianjurkan oleh UPM bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan Jabatan Agensi di bawah KPKM. Turut dilancarkan variti padi baharu kajian UPM iaitu Padi Putra 1 dan Padi Putra 2 yang dijangka memberikan hasil yang tinggi serta tahan penyakit, serta program Agrobank Incubator Pembangunan Belia Tani di kalangan Siswazah Probes. Warga kerja KPKM hari ini melafazkan ikrar bebas rasuah sebagai pembuktian komited dalam memerangi rasuah. Menterinya Muhammad Sabu berkata, ikrar yang dilafazkan adalah untuk mengurangkan segala bentuk pembaziran yang tidak perlu di peringkat kementerian. Beliau ditemui semasa menyempurnakan Forum Eksekutif Merdeka Tadbir Urus Terbaik dalam Sektor Awam di Menara Lembaga Pertubuhan Peladang. Beliau berharap agar program ini dapat menjadi platform untuk memulihkan dan pertahankan kembali soal integriti di kalangan pemimpin politik dan penjawat awam. Lafaz ikrar diketuai oleh Ketua Setiausaha KPKM, Datuk Lokman Hakim Ali. Turut diadakan majlis menandatangani ikrar bebas rasuah yang disaksikan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tan Sri Azam Baki. Bangladesh dan Malaysia terus memperkukuh kerjasama dua hala dalam pembangunan sektor agromakanan, kata Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Malaysia, Muhammad Khorshid Alam Kashtagir. Kerjasama itu termasuk dalam penanaman padi, kontrak peladangan, pembangunan teknologi pertanian, perdagangan hasil pertanian dan pertanian pintar. Beliau berkata demikian ketika mengadakan kunjungan hormat kepada Timbalan Ketua Pengarah Pertanian Nur Sam Alwi. Sementara itu, Nur Sam dalam ucapannya berkata, Malaysia akan melaksanakan penanaman padi 5 musim dalam 2 tahun. Pengenalan kepada kajian variti-variti baharu amat dialukan bagi meningkatkan pengeluaran beras negara.
Turut hadir Pengarah Perancangan Strategik Muhammad Nazri Abu Seman, Pengarah Pengurusan Sumber Tanah Nur Maizah Ismail, Pengarah Kejuruteraan Pertanian Airul Asmiza Khairuddin serta pegawai-pegawai kanan Jabatan Pertanian. Projek Smart Sawah Berskala Besar Smart SPB Mini Sekincan Mada merupakan usaha KPKM untuk melonjakkan pembangunan industri padi dan beras negara ke tahap yang lebih baik serta mampu mengurangkan kebergantungan kepada beras import melalui penerapan amalan pertanian baik berhasil tinggi seperti yang diamalkan oleh pesawah di kawasan penanaman padi Sekincan, Selangor. Menurut menterinya, Datuk Seri Muhammad Sabu, projek ini dijangkakan dapat membantu dalam meningkatkan hasil tanaman padi beserta projek ke arah 8 metrik tan dan sekaligus dijangka mampu meningkatkan 80% keperluan SSL beras negara menjelang tahun 2030. Beliau ditemui dalam program santai agromadani penuaian padi Smart SPB Mini Sekincan Mada di Kampung Lat Seribu, Simpang 4, Perlis. Turut hadir Pengarah Pertanian Kedah Ramli Abdul Rahman, Pengarah Pertanian Perlis Hafizuddin Osman dan Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Dr. Sukati Saka. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu turut mengadakan lawatan kerja ke tapak projek penanaman jagung bijian di Lembah Cuping, Perlis dan loji pemprosesan jagung bijian bagi memantau perkembangan dan meninjau proses penanaman jagung bijian yang diusahakan melalui kerjasama strategik antara Jabatan Pertanian dan syarikat peneraju GWG Sendirian Berhad. Menurut Muhammad Sabu, KPKM sentiasa komited dalam memastikan keterjaminan makanan di mana melalui pendedahan kepada pemegang taruh mengenai pengukuhan program pembangunan jagung bijian yang merupakan antara fokus utama KPKM pada tahun ini bagi mengurangkan kebergantungan kepada import menjelang tahun 2032. Dalam pada itu, satu blueprint pembangunan industri jagung bijian telah dibangunkan yang menggariskan hala tuju dan langkah-langkah bagi mewujudkan industri jagung bijian yang dinamik dan lestari ke arah mencapai sasaran penghasilan domestik sebanyak 30% menjelang tahun 2032. Lawatan ini turut dihadiri oleh Exco Pertanian Perlis Razali Saad, Pengarah Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Christopher John Biai, Pengarah Pertanian Perlis Hafizuddin Osman dan Pengarah Urusan GWG Dr. Chua Kim Ai. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan dan Dasar Jabatan Pertanian Bilangan 7 tahun 2023 telah diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Pertanian Pahang di Kompleks Tun Razak, Kuantan, Pahang. Mesyuarat dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Pertanian Nur Sam Alwi. Sempena mesyuarat tersebut, pihak pengurusan tertinggi Jabatan Pertanian turut dibawa melawat ke projek TKPM Tanjung Putus untuk melihat perkembangan projek di sana. Usahawan produk hiliran pertanian diseru agar meningkatkan pengeluaran berikutan permintaan yang tinggi terhadap produk hiliran negara. Pengurusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Desa Negeri Johor, Datuk Zahari Sarip berkata, usahawan diseru agar memasarkan produk-produk mereka ke pasaraya luar negara, memandangkan kualiti produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan jenama terkenal dunia. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Seminar Usahawan Industri Asas Tani Jabatan Pertanian Negeri Johor 2023 di Holiday Villa Hotel, Johor Bahru. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pertanian Nur Sam Alwi, sektor industri asas tani memainkan peranan penting dalam memastikan pertambahan nilai sesuatu produk dalam rantaian nilai aktiviti pemprosesan bahan mentah pertanian dapat dijadikan kepada produk siap sedia dipasarkan. Sekian daripada saya, rangkuman program Jabatan Pertanian Ogos 2023 untuk informasi MyDOA. Assalamualaikum dan salam hormat.